Assalamualaikum, Cik Guna. Ya, waalaikumsalam. Boleh masuk. Sila. Daripada mana ni? Dari rumah lagi. Yang nyoknya. Cik Rizal tak pernah tak cantik kan Dia semua. ceria, dia nampak ceria. Betul-betul. Musim-musim konfliknya kita ceria. Ya, betul-betul. Aduh. Dah berapa dah pagi ni? Dah. Dah. Dah berapa pagi ni? Ini masak nasi lemak sikit. Masak sendiri. Masak sendiri. Alhamdulillah. Sukalah anak-anak kan? Yalah. Hari ni bukannya senang nak keluar-keluar. Saya Sebab ada benda penting ni datang juga sekolah cepat. Saya sama lah kalau hari cuti ni anak nak umi masak je. Yalah, ada di rumah semua ni. Cik Rizal apa saya boleh bantu lagi? Cik Guna, sebenarnya saya ni gagahkan diri juga lah datang di sekolah hari ni dengan semua COVID ni. Sebab saya ni KP, bukan PT. Jadi kami pun ada bincang lah sama-sama ahli ni pasal PDPR ni lah. Sebab PDPR ni bagi kita orang ni benda baru lah. Semua cikgu pun mungkin rasa macam tu. Semua kita orang ni daripada dulu kita tidak pernah dilatih secara khusus lah pedagogi untuk mengajar pelajar PDPR ni. Sebelum ni kita PDPR pedagogi secara bersemuka, PDPC secara bersemuka, bilik darjah. Jadi benda ni kita orang dah buat, PDPR semua cikgu dah buat, tapi bagi saya dengan ahli saya ni ada bincang lah, rasa macam tak tahu berkesan ke tak berkesan pada pelajar sebab kita bagi kerja rumah tu. Semua pelajar ada separuh yang join. Banyak masalah lah dia orang ni, kadang-kadang tu kesian juga budak-budak ni. Jadi bila bincang-bincang macam ni kita pun jadi datang jugalah jari Cik Guna hari ni nak tahulah pelaksanaan PDPR yang berkesan sebenarnya mana ya. Sebab saya tak tahu pelajar di setara mana dia rasa sekarang ni. Takut saya dalam kat laisok sendiri je lah. Hantar kerja macam tu ke pelajar. Boleh tak Cik Guna bagi saya macam penerangan ke macam mana saya nak faham dengan betul pelaksanaan PDPR yang berkesan. Okey, Cik Rizal lah. Saya pun akan cubalah boleh berkongsi dengan Cik Rizal berkaitan dengan PDPR. Cuma bagi saya sendiri pun sama Cik Rizal sebenarnya. PDPR ni benda baru. Satu orang kata apa? Satu suasana baru lah bagi kita para guru. Maksudnya bukan saja di Malaysia, rasanya seluruh dunia lah dilanda dengan demam PDPR ni. Pada pandemik COVID-19 yang masa kita kan sebelum ni samalah kita semua guru dilatih baik di ataupun dalam lingkungan pendidikan. Kita berkaitan dengan PDPC sebelum ni, pedagogi dalam bilik darjah. Tiba-tiba sekarang ni tak ada lagi PDPC, semua kena berhadapan PDPR. Nak tak nak terpaksa laksanakan pengajaran di rumah. Jadi itu masalah cikgu-cikgu hadapi. Kalaulah kita daripada awal dilatih dengan kaedah PDPR, tak apa pula. Sebelum ni kita dilatih PDPC, semua bersebut PDPC. Itulah. Pandemik COVID-19 lah menyebabkan jadi gini kita semua kan. Bila saya tak tahu pelaksanaan PDPR yang sebenar ni, dia berkesan macam mana? Itu yang tadi kan Cikgu Zah sebut, kalau melaksanakan PDPR tu cikgu-cikgu jadi tak semangat kan, kurang berminat kerana sambutan murid lah yang kurang menggalakkan. Maksudnya tadi kata hampir separuh murid tak ikuti kelas PDPR. Itulah kalau guna PDPR, cikgu-cikgu ni kurang jelas sebenarnya. Kalau sebut PDPR, ramai sebut internet, ramai sebut komputer, gadget. Tapi sebenarnya PDPR, cikgu boleh laksanakan secara offline. Kalau online bermasalah, cikgu boleh gunakan offline. Offline ni dengan kaedah menyediakan modul yang terancang. Maksudnya guru edarkan modul kepada murid di rumah dengan cara kalau musim sekarang musim COVID, jadi modul tu boleh buka di pondok jaga. Sama ada ibu bapa datang ambil modul dan murid-murid boleh belajar di rumah menggunakan modul bagi menggantikan kita guru. Kita bina modul tu dengan serancang mungkin yang terbaik supaya murid terima modul ni macam dia terima cikgu dia lah. Dia boleh faham dengan menggunakan modul tadi. Itu Cikgu Zah maksudnya. Guna modul. Maksudnya modul tu kena betul-betul jelas lah. Jelas lah dan rancang. Maksudnya kena benda ni kita orang ada bagi modul juga pada saya. Tapi kita bagi macam modul ni kita buat ikut tajuk latihan, kita bagi soalan-soalan. Jadi kita nak tahu daripada Cikgu Guna
tak betul. Cara saya tu rasa macam macam tak betul. Tapi dia orang ni belajar buat yang saya tak datang balik pada kita orang yang mana join tu. Kita semua lah secara online macam tu. Tapi boleh terangkan lagi perinci tak cikgu nak pada saya. Kalau dia terancang ni, macam ada. Macam ni Cikgu Zah. Dia itulah ada kat cikgu seperti saya tegur. Dia kata dia dah modul pada pelajar lah. Sedangkan dia bagi saya tengok dia foto stick dekat pejabat sekolah. Saya tengok lah, dia kata ni apa ni modul. Jadi saya buka kandungnya dalam tu, saya tengok mengandungi kerja rumah, mengandungi latihan-latihan, dan ada guna buku kerja sebagainya. Itu lebih kepada latihan ataupun latihan kerja rumah lah. Di sini maksud modul, saya kata ni modul ni ibarat menggantikan guru. Kita hantar modul pada pelajar di rumah, ibarat hantar cikgu dah. Bila pelajar buka modul tu, dia belajar sendiri, dia boleh faham. Jadi kita kena ingat, modul terancang maksudnya pertama sekali kena ada tajuk. Tajuk apa modul kita nak ajar hari ni? Contoh sasaran kita katakan murid-murid tingkatan 2 kata. Tingkatan 2 dia mendengar rendah. Okey. Tajuk apa? Kata tajuk IBT ke kan? Elektrik. Okey, tajuk elektrik hari ni. Okey, kita kena ada pula objektif. Objektif apa pengajaran kita hari ni? Dan objektif kita ni kena berdasarkan RPS. Rancangan pengajaran harian kita di sekolah. Kita akan buat RPS kan? Jadi objektif tu sama dengan RPS kita. Selepas ada objektif, contoh apa objektif? Bila pelajar buka modul, dia tengok objektif. Okey, hari ni objektif adalah untuk membina rangkaian elektrik. Pelajar dapat memahami cara untuk membina rangkaian elektrik. Contohlah, objektif apa? Jadi bila pelajar baca objektif, oh hari ni nak belajar benda ni. Selepas kita sediakan objektif, saya akan nota. Kita kan PDPR ni, cikgu tak ada. Pelajar kena baca nota lah, nota ringkas lah. Nota berkaitan tajuk hari ni membina rangkaian elektrik. Nota kita adalah, kita lah nota apa je besar. Nota berkaitan dengan tajuk tu lah. Selepas nota tu, adakan aktiviti. Aktiviti ni maksudnya aktiviti yang sesuai untuk capai objektif tadi. Aktiviti apa untuk rangkaian elektrik? Maksudnya, okey pelajar ambil wire, aktiviti kita ambil wire sepanjang 2 meter. Wire ni sambungkan ke sini, sambung ke situ. Maksudnya aktiviti tu dijelaskan dalam modul. Menggantikan PDPC dalam kelas. Okey, selepas kita huraikan aktiviti, jelas semua. Lepas tu kena ada penilaian. Barulah penilaian latihan tadi. Kita macam mana nak menilai pelajar faham tak modul kita hari ni, tajuk hari ni. Dan kita ada kelatihan lah kerja rumah semua. Dan kalau boleh di akhir modul adakan pentaksiran tu, kita perlu menyemak kerja rumah pelajar tadi. Kalau boleh kita bagi latihan ni, semak setiap kali sebelum kita ajar modul kedua. Sebelum tajuk modul kedua, kita dah semak latihan pelajar untuk modul 1. Itu maksudnya modul terancang, Cikgu Zah. Tak boleh bagi kepada pelajar kerja rumah pun modul dah. Dia modul ni RPS lengkap. Menggantikan guru. Bila pelajar terima modul, terima guru. Dia buka modul, dia faham dah objektif apa hari ni. Aktiviti apa nak buat. Okey, nota apa lengkap, latihan lengkap. Itu maksudnya modul terancang. Maksudnya objektif tu penting dulu kena ada. Ya, wajib. Kita nak capai apa, lepas tu kita kena bagi nota. Nota, aktiviti pula. Aktiviti buat apa? Sebelum ni kita bagi latihan je lah. Itu maksud modul. Dia offline kan ni? Dia nota sekali dah untuk yang offline. Sebab ada belajar ni, dia tak ada. Kadang-kadang tu ada tengok pelajar saya jumpa. Tak ada telefon pun. Dia kongsi. Kan dengan online. Tak bisa guna. Ibu apa dia guna. Kalau murid-murid tak ada internet, tak ada semua laptop, tak boleh nak guna online, saya galakkan cikgu-cikgu guna offline. Tapi modul tu wajib buat modul terancang. Biar murid-murid faham. Modul ni boleh, dan panitia boleh berbincang lah. Maksudnya satu panitia mungkin kita boleh buat selaras, buat PLC, satu modul, subjek yang sama. Jadi kita berkongsi lah. Mungkin cikgu ni buat tajuk ni, kita
kita berkongsi jadi menyebabkan jimat masa kita. Ya, Kan sana modul. dikasih jelas dah tu yang untuk modul terancang tu. Semua kalau boleh saya ada lagi satu lah. Macam modul tu saya faham lah tu. Okey. Penerangan sangat jelas daripada fikir Kak Nah, Cikgu Nah. Jadi sekarang saya minta Cikgu Nah boleh terangkan satu je lagi boleh tak? Apa maksud PDPR berdasarkan projek tu? Sebab kita kan tak faham juga, kurang faham yang tu. Sekali lagi sebab Cikgu Nah ni banyak pengalaman berbicara daripada Bantan, berbicara IAB. Banyak pengalaman saya rasa pasal projek ni. Dia biasa beberapa mata pelajaran dia memerlukan PDPR berdasarkan projek. Contoh RBT lah utamanya. Jadi kalau subjek berdasarkan projek, maksudnya Cikgu Zah boleh menggantikan modul tadi. Cikgu Zah boleh bagi di satu projek dan pelajar ni buat projek di rumah. Kita panggil PDPR berasaskan projek. Dalam projek ni perlu terancang juga Cikgu Zah. Bukan projek main-main lah, projek yang terancang. Maksudnya perlu ada kepada tajuk, bagi tajuk yang jelas pada murid, apa kena buat. Lepas tu bimbing murid bagaimana nak siapkan projek ni. Perlu terancang. Lepas tu kita perlu tentukan jangka masa nak siapkan projek ni. Bagi limit masa lah. Bila kita kena siapkan projek. Lepas tu bimbinglah murid bagaimana nak selesaikan projek ni. Lepas tu kita minta pelajar bersiap projek tu, dia cuba bentangkan hasil projek dia. Pembentangannya boleh buat online. Atau kalau tak boleh buat online, dia boleh siapkan dengan cara buat laporan lah pada kita. Terus kita projek tu boleh terancang juga. Kena ada tajuk semua lah. Lepas tu lepas siap semua, kita boleh buat refleksi lah. Refleksi dengan pelajar ni. Maksudnya apa refleksi dia kata ni, projek yang dia buat. Terus kena rancang dengan secara terperinci. Cikgu Zah ya. Okey, alhamdulillah saya rasa macam thank you. Terima kasih sangat-sangat Cikgu Nah. Rasa macam saya faham dah alasan PDPR berdasarkan projek, modul rancang tu. Saya lebih jelas sekarang ni. Jadi mudahlah saya nak bincang dengan ahli-ahli panitia saya tu. Jadi sangat-sangat terima kasihlah pada Cikgu Nah. Jadi saya ni rasa semangat jugalah. InsyaAllah saya dengan cikgu dan ahli saya boleh buat yang terbaik lah nanti. Sebab saya dah nampak dengan jelas sekarang ni. Apa maksud dia terancang dengan PDPR berasaskan projek tu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nah atas ilmu yang dikongsikan tadi. Baik-baik. Semoga Cikgu Zah balik nanti semangat buat PDPR. Maksudnya jangan harapkan online. Ya betul. Kalau online buat apa kita buat kalau separuh pelajar pun tak ikuti kelas PDPR. Jadi lebih baik kita buat kaedah offline. Sediakan modul yang terancang tadi kan. Modul yang lengkap. Jadi kita gantikan modul ni ibarat guru. Seolah-olah kita ada bersama pelajar. modul saja. Dia buka modul tu pada tengok cikgu dia dah. Kita buat lengkap. Pelajar pun suka dengan sama-sama lah kita berkongsi menjayakan PDPR sekolah ni. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Penting belajar lah. Betul. Okey, balik dulu ya. Okey.